Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali malah sama-sama kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada siri kali ini saya akan membincangkan mengenai dengan soalan-soalan yang berkaitan dengan bahar-bahar syair ataupun al-as'ilah anil buhur asy-syairiyah. Okey, bagaimanakah bentuk soalan-soalan yang akan dikemukakan bila berkaitan dengan bahar-bahar syair? Sama ada bahar yang menggunakan satu taf'ilah maupun bahar yang menggunakan dua taf'ilah. Dan kebiasaan kalau kita lihat soalan-soalan sebelumnya berkaitan dengan bahar, ia bermula pada soalan yang kedua, ketiga dan keempat. Okey, jadi insya-Allah bila kita membicarakan soalan-soalan yang berkaitan dengan bahar syair, di sana ada dua bentuk soalan yang dikemukakan, ada kalanya berbentuk soalan pengetahuan dan ada kalanya soalan yang berbentuk kemahiran ataupun yang kita panggil soalan tatbiki, soalan aplikasi. Jadi insya-Allah kita akan bincang benda ni untuk kali ini. Baik. Jadi anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, sebagai contohlah saya ambil bahar wafir. Sebagai contoh supaya kita boleh fokus. Sebab kalau kita tidak namakan bahar, payah kita nak fokus. Kita fokus kepada bahar wafir. Dan insya-Allah pada kesempatan yang lain kita sebut bahar lain pula. Cuma untuk kali ini saya nak sebut kita fokus kepada bahar wafir. Dan bahar, bila kita bincang tentang bahar, sebagaimana saya sebut tadi, soalan yang akan dikemukakan ada dua bentuk. Yang pertama soalan pengetahuan dan yang kedua adalah soalan kefahaman ataupun soalan kemahiran. Baik, yang pertama. Yang pertama yang kita panggil soalan pengetahuan. Sini saya tulis an-namudhajiyah li as'ilatil ma'rifah. Contoh-contoh bagi soalan pengetahuan. Kalau anak-anak pelajar boleh lihat di sini, calon boleh lihat di sini, saya gariskan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inilah 5 bentuk soalan yang mungkin dikemukakan yang kita panggil soalan pengetahuan. Dia berasaskan kita ingat ataupun tak ingat. Tak semestinya kita faham. Perlu ingat, tak ingat saja. Jadi antaranya ialah soalan akan bertanya tentang taf'ilah. Jadi kalau kita fokus wafir, baiklah saya ambil wafir dulu sini. Kemungkinan soalan dikemukakan, ma hiya taf'ilatu bahril wafir? Apakah dia taf'ilah tonggak untuk bahar wafir? Maksudnya bahar wafir ini menggunakan taf'ilah apa? Dan dia tidak akan berhenti di sini biasanya. Dia tak berhenti di sini, kebiasaannya dia akan sambung wa mimma takawwanat ataupun wa mimma tarakkabat min haitsu al-maqati' sautiyah, dan cuba nyatakan gabungan taf'ilah tadi berdasarkan maqati' sautiyah. Jadi yang pertama kita nak kena ingat taf'ilah untuk sesuatu bahar. Oleh kerana di sini kita fokus bahar wafir, maka kita sebut wafir lah. Dan yang kedua, apakah gabungan di segi maqati' sautiyah yang ada pada taf'ilah bahar wafir tadi. Ni yang biasa ditanya. Dan yang jaga-jaga ditanya, saya tidak masukkan di sini, iaitu contoh. Okay? Contoh. Umpamanya kita boleh sambung di sini soalan. Ma hiya taf'ilatu bahril wafir wazkur misalan laha. Sebutkan satu contoh untuk taf'ilah bahar wafir. Baik. Jadi saya nak simpulkan untuk nombor 1 ni. Biasa dia akan tanya taf'ilah bahar wafir dan gabungan maqati' sautiyah yang terkandung di dalam bahar wafir
yang terkandung dalam taf'ilah bahar wafir dan pilih satu contoh untuk taf'ilah bahar wafir. Okey, nanti kita tengok pada contoh jawapan. Yang kedua apa yang perlu kita tahu iaitu pembahagian sesuatu bahar. Katakanlah di sini kita fokus kepada bahar wafir. Uzkur aqsama bahril wafir. Sebutkan bahagian bahar wafir. Kalau dia ada tam dengan majzub, sebutlah tam majzub ataupun apa-apa je lagi. Jadi saya nak sebut sini, ingat bahagian kepada sesuatu bahar. Di sini kita fokus kepada bahar wafir. Ini soalan yang kedua. Juga bergantung kepada pengetahuan, ingatan sahaja. Kemudian perkara yang ketiga. Bila kita sebut aksam, dia ada wazan. Mungkin boleh ditulis wazan. Sebagaimana soalan yang ketiga. Hati waznan li bahril wafir at-tami awil majzu'. Datangkan, tuliskan, bawakan wazan untuk bahar wafir tam ataupun wazan untuk bahar wafir majzu'. Di sini kita perlu tulis taf'ilah. Kalau tamnya dia ada berapa taf'ilah, majzu'nya ada berapa. InsyaAllah kita tengok pada contoh jawapan kejap lagi. Cuma di sini saya nak ceritakan, inilah bentuk soalan yang melibatkan pengetahuan. Kemudian bentuk yang keempat. Bentuk soalan yang keempat berkaitan dengan pengetahuan sesuatu bahar, iaitu zihaf dan illah yang akan berlaku pada bahar-bahar tertentu. Ini suka saya mengingatkan kepada anak-anak pelajar, fokus sebelum kita masuk sesuatu bahar, tengok di mukaddimah bahar tu dia akan sebut zihaf, illah yang boleh jadi berlaku pada taf'ilah sesuatu bahar. Umpama di sini kita fokus kepada bahar wafir, jadi kalau kita tengok dekat buku teks anak-anak pelajar, kita tengok dekat buku-buku teks kita tu, sebelum perbincangan bahar wafir, dia akan tulis zihaf dan illah yang berlaku pada taf'ilah bahar wafir. Jadi kalau kita tengok dekat bahar wafir, dia ada al-asbu, al-qadfu, al-aklu, al-naqsu. Ada 4. Jadi ingat, daripada 4 ni mungkin dikemukakan dalam soalan. Walaupun tidak keempat-empatnya, mungkin 2 daripadanya, mungkin 3 daripadanya. Nak kena ingat takrif kepada benda-benda ni. Sama ada dia zihaf ataupun illah. Ni nak kena ingat takrif dia. Apa dia al-asbu, apa dia al-qadfu. InsyaAllah kita akan tengok dalam contoh jawapan kejap lagi. Cuma di sini saya nak sebut inilah bentuk soalan pengetahuan. Kemudian kemungkinan ini bentuk yang kelima bagi soalan pengetahuan bila melibatkan bahar, iaitu berkaitan dengan jenis-jenis arud dan jenis-jenis darab pada sesuatu bahar. Contoh soalan, uzkur anwa'al arudi wa adrubiha li bahril wafir. Sebutkan jenis-jenis arud dan jenis-jenis darabnya bagi bahar wafir. Jadi ni kena ingat ada berapa arud dia, ada berapa darabnya. Kalau tamnya macam mana, kalau majzubnya macam mana. Jadi insya-Allah kita akan tengok pada contoh-contoh jawapan kejap lagi. Cuma saya nak ingatkan di sini, inilah bentuk soalan pengetahuan bila kita membicarakan tentang sesuatu bahar. Baik, jadi kita tengok contoh jawapan. Contoh jawapan. Yang pertama dia kata ma hiya taf'ilatu bahril wafir wa mimma takawwanat min haisul maqati' sautiyah. Apakah dia taf'ilah bahar wafir dan daripada apakah taf'ilah tersebut terbentuk berdasarkan maqati' sautiyah. Jadi jawapannya begini. Anak-anak pelajar boleh tengok jawapan. Al-ijabah, taf'ilahnya ialah mufa'alatun. Apa yang ada dekat mufa'alatun di segi maqati' sautiyah, kita ada watat majmu' wa fasilatud sughra. Kita ada watat majmu' dan kita ada fasilah sughra, mufa'alatun. Dan tadi saya sebut kemungkinan apa lagi dia akan tanya sini, dia akan tanya contoh kepada mufa'alatun.
Mufa'alatun. Jadi apakah contoh yang sesuai untuk mufa'alatun? Kita boleh ambil lah umpamanya ialah muqatalatun. Kan? Muqatalatun. Ni ada anak-anak boleh tengok lah. Kan? Anak pelajar boleh tengok contoh ni. Sebagaimana telah kita bincang pada tajuk taf'ilat yang lalu. Baik, ni bentuk yang pertama untuk soalan pengetahuan. Dan saya bagilah bentuk apa tu? Kita bagi contoh jawapan kepada soalan yang pertama. Kemudian kita lihat soalan yang kedua. Soalan yang kedua, bahagian bahar wafir. Uzkur aksama bahril wafir. Sebutkan bahagian-bahagian bahar wafir. Jadi untuk pengetahuan anak-anak pelajar, bahar ini dia terbahagi berdasarkan bahar tertentu. Ada bahar, ada satu bahagian, ada bahar, ada sampai dua, ada bahar sampai tiga bahagian. Jadi untuk bahar wafir, seingat kita ada berapa? Okay, nak kena ingat. Tak perlu faham, bang. Ingat saja. Sebab tu kita panggil soalan pengetahuan. Bergantung pada kita ingat ataupun tak ingat. Okay, contoh jawapan. Ringkas saja. Contoh jawapan. Jadi al-ijabah, bahar wafir sebenarnya terbahagi kepada dua sahaja, iaitu bahrul wafir at-tami dan yang kedua bahrul wafir al-majzu. Itu sahaja untuk jawapan aksamu bahril wafir. Okey, ni contoh soalan pengetahuan bentuk yang kedua. Kemudian kita ke bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga iaitu had waznan li bahril wafir at-tami wal majzu'i. Datangkan wazan untuk bahar wafir yang tam dan wazan untuk bahar wafir yang majzu'. Baik, contoh jawapan anak-anak pelajar kita dapat lihat di sini. Jadi yang pertama al-ijabah wazan at-tam. Untuk had tam dulu. Iaitu mufa'alatun ada sebanyak 6 kali. Kita tulis gitulah, kan? Tulis macam ni. Tulis macam ni, mufa'alatun, 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 dan di syatar yang kedua mufa'alatun, mufa'alatun, mufa'alatun. Inilah wazan untuk bahar wafir tam. Adapun waznul majzu', wazan untuk bahar wafir majzu' iaitu mufa'alatun, mufa'alatun di syatar yang pertama dan mufa'alatun, mufa'alatun di syatar yang kedua. Kalau yang tamnya ada 6, yang majzu' ada 4. Ini bergantung kepada bahar. Sebab sebagaimana yang kita sebut awal-awal itu, ada setengah bahar, bila tam dia ada 8, majzu' dia akan jadi 6. Tapi untuk bahar wafir, tamnya 6, maka bila majzu' dia jadi 4. Ini bentuk yang ketiga. Baik, kemudian yang keseterusnya. Bentuk yang keseterusnya, dan ia ni dianggap soalan yang agak susah untuk calon-calon mengingat. Dianggap susah untuk calon-calon mengingat sebab apa? Sebab istilah untuk zihaf dan illah terlalu banyak. Okay? Terlalu banyak. Jadi nak kena hafal betul-betul. Nak kena hafal betul-betul. Jadi apakah taf'il apa? Jadi apakah zihaf dan illah yang bakal dikemukakan? Ni bergantung kepada bahar. Sekarang kita fokus kepada bahar wafir. Jadi untuk bahar wafir ada 4 aja, al-asbu, al-qadfu, al-aklu dan an-naqsu. Bahar lain dia beza pula. Sebab tu saya sarankan kepada anak pelajar, sebelum masuk bahar, sebelum belajar bahar, sebelum nak hafal bahar tu, sebelum nak belajar bahar tu, tengok dekat mukaddimah. Di helaian yang pertama sebelum masuk sesuatu bahar, di helaian yang pertama tu ada dia membicarakan tentang jenis-jenis zihaf, jenis-jenis illah yang bakal berlaku kepada bahar-bahar tersebut. Jadi untuk bahar wafir, 4 ini. Jadi pastikan 4 ini nak kena ingat. Pelajar nak kena ingat. Apakah dia akan tanya ke semua sekali? Tak akan tanya ke semua sekali. Sebab dia terlalu banyak. Biasanya 2 saja. Biasanya dia akan tanya 2 ataupun 3. Sebab kalau 4 susah nak ingat.
Jadi apa dia al-asbu? Al-asbu ialah taskinul khamisi al-mutaharrik. Mematikan huruf yang kelima yang berbaris. Mematikan huruf yang kelima dan huruf itu adalah huruf yang berbaris. Kemudian al-qadfu. Al-qadfu ialah ijtima'ul hadfi wal asbi, iaitu berlaku serentak dalam satu taf'ilah. Berlaku apa dia? Yang pertama berlaku hazfu, yang kedua berlaku asbu. Ini pelajar-pelajar kena tengok lah. Kena tengok. Apa dia hazfu, apa dia asbu. Kemudian, apakah yang dimaksudkan dengan al-aklu? Al-aklu ialah hazaf khamis mutaharrik. Di sinilah kadang-kadang nak tukar ni. Hak ni taskin khamis mutaharrik. Bawah ni hazaf khamis mutaharrik. Jadi anak pelajar nak kena ingat hak mana asbu, hak mana aklu. Sebab dia akan mengelirukan kita di segi ingatan. Kemudian yang keseterusnya iaitu an-naqsu. Apa dia an-naqsu? An-naqsu ialah ijtima'ul asbi wal kaffi. Berlaku dua benda serentak pada sesuatu taf'ilah. Apa yang berlaku? Berlaku al-asbu dan berlaku al-kaffu. Baik. Jadi ini kita panggil soalan pengetahuan. Dan dia adalah bentuk yang keempat. Dan suka saya mengingatkan di sini, wahai anak-anak pelajar, contoh biasanya. Katakanlah tadi bahar wafir. Bahar wafir taf'ilahnya ialah mutafa'ilun. Apa dia taf'ilah bahar wafir? Mutafa'ilun. Soalan akan bertanya, apa akan jadi kepada taf'ilah bahar wafir bila dimasuki oleh al-asbu? Apa akan jadi pada mutafa'ilun? Apa akan jadi kepada mutafa'ilun bila kena al-asbu? Jadi anak pelajar nak kena ingat mana huruf yang kelima. Maaf, bukan mutafa'ilun, mufa'alatun. Apa akan jadi kepada mufa'alatun? Jadi kita kiralah mufa'alatun mana huruf kelima, mim huruf pertama, fa huruf kedua, alif huruf ketiga, ain huruf keempat, lam huruf kelima. Lam tu akan dimatikan. Jadi mufa'alatun akan jadi mufa'altun. Tu dia akan tanya. Dan pelajar nak kena ingat ingat contoh. Apa akan jadi kepada mufa'alatun bila kena asbu, bila kena qadfu, bila kena aklu, bila kena naqsu. Itu juga dikategorikan sebagai soalan pengetahuan. Baik, kemudian yang keempat. Bentuk soalan pengetahuan yang keempat iaitu jenis-jenis arud dan jenis-jenis darab yang akan berlaku kepada bahar wafir. Baik. Jadi ini boleh dikategorikan sebagai soalan susah. Susah untuk mengingat. Sukar untuk mengingat. Kalau hak nombor 4 tadi, hak ni pun dah dikira susah untuk mengingat, tapi hak ni masih lagi sederhana. Maksudnya, nak ingat bukanlah terlalu susah. Bukan terlalu susah. Sebab takrifnya saja. Takrifnya sahaja. Tapi bila kita sampai ke bentuk yang kelima ni, bentuk yang kelima ni memang sangat-sangat susah untuk kita ingat. Sebab setiap bahar ada kalanya arud sampai 2 sampai 3. Dan setiap arud mempunyai darab-darab tertentu. Jadi ini sukar untuk kita ingat. Namun begitu, ianya tidak dikecualikan dalam soalan. Ada soalan berkaitan dengan nak kena ingat jenis-jenis arud dan jenis-jenis darab. Dan dia dikategorikan sebagai soalan aras tinggi lah. Soalan yang susah untuk kita mengingat. Baik, kita tengok contoh jawapan. Katanya, uzkur anwa'al arudi wa adrubiha li bahri al-wafir. Sebutkan jenis-jenis arud dan jenis-jenis darab untuk bahar wafir.
Ada tak dia sebut di sini? Bahar wafir tam ke, bahar wafir majzuk ke? Tidak disebut. Ertinya kita nak kena bawa keseluruhan jenis-jenis haru untuk bahar wafir tam dan juga jenis-jenis haru untuk bahar wafir majzuk berserta dengan dorok-doroknya. Sebab tu daripada awal tadi saya kata ni adalah soalan pengetahuan yang susah untuk kita ingat sebab bendanya terlalu banyak. Baik, kita tengok contoh jawapan. Anak-anak pelajar yang dimuliakan, kan, pastikan hafalah benda ni, kan, walaupun susah nak ingat tapi kena hafal. Okey. Baik, contoh jawapan. Boleh tengok contoh jawapan. Untuk bahar wafir tam, okey, tulis ginilah. Kan, buat dalam bentuk kotak elok-elok gini. Okey, ni sini saya tak masukkan kotak, saya tak nampakkan kotak. Sebenarnya dia ada kotak ni. Buat kotak gini. Jadi untuk bahar wafir tam, aruknya ada satu je bernama maqtufatun. Dan untuk aruk ini doroknya juga hanya ada satu. Namanya adalah maktufun. Nak kena ingat. Kan? Ni untuk wafir tam. Macam mana dengan wafir majzuk? Okey, untuk bahar wafir majzuk, aruk dia ada satu je. Namanya sahihatun, tetapi doroknya ada dua. Yang pertama doroknya bernama sahihun, yang kedua doroknya bernama maksubun. Jadi kita tengok sini, oh senang aja nampak. Memang bila tulis gini senang, tapi untuk kita ingat, untuk kita hafal, dia akan bercampur aduk antara bahar wafir, antara bahar kamil, antara bahar rajaz dengan bahar mutaqarib dan macam-macam bahar lagi. Jadi sebab itulah daripada awal-awal tadi saya sebut, soalan yang berkaitan dengan menyebut jenis-jenis haru dan jenis-jenis dorok dikategorikan sebagai soalan tinggi, soalan susah untuk calon-calon mengingat. Baik, jadi anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, inilah bentuk soalan pengetahuan bila kita mempelajari sesuatu bahar. Baik, jadi saya nak ngulangkan sekali lagi sebab ada benda yang kita tidak sebut di sini. Okey, tengok sekali lagi. Di sini yang kita sebut apa dia taf'ilah wafir? Mufa'alatun. Apakah gabungan maqati' sautiyah watat majmu' dengan fasilah sughra? Okey, apa lagi soalan boleh tambah sini? Ingat, saya ngulangkan lagi. Contoh. Cuma kita tak masukkan di sini sebab contoh kita dah bincang di tajuk taf'ilah. Jadi soalan boleh tanya di sini. Dia boleh tanya apa? Ma'a zikril misal. Sebutkan contoh untuk taf'ilah bahar wafir. Maksudnya dia minta contoh kepada mufa'alatun. Jadi bawalah contohnya seperti yang mana saya sebut tadi. Muqatalatun. Dan mana-mana contoh yang sesuai diterima sebagai jawapan. Jadi ingat anak pelajar, apa sini saya tak masuk soalan dia? Contoh. Jadi tambah sini. Kan? Tambah sendiri dekat nota yang ada pada tangan kita masing-masing. Saya yakin kita ada contoh. Ada apa tu? Ada nota. Bubuh slash sini sikit. Buat contoh dia. Iaitu muqatalatun. Baik, ni yang pertama. Kemudian yang kedua. Di sini tak ada. Di sini. Di sini juga biasa dia akan tanya contoh. Bahar wafir. Apa dia taf'ilah bahar wafir? Mufa'alatun. Ini mesti ada dekat kepala kita. Mufa'alatun biar ada kat minda kita. Kan? Biar ada kat minda kita. Sebab dalam soalan tak tulis pun sini ni. Biasanya soalan akan bertanya, apakah akan jadi? Kan? Mahadasa li taf'ilah bahar wafir idza dakhala alaihi al-asbu. Apakah akan jadi kepada taf'ilah bahar wafir apabila dimasuki oleh al-asbu? Tulislah, tulis. Saya tak masukkan di sini ni.
Jadi apa dia taf'ilah bahar wafir? Wafir sekali lagi. Saya tak bos sini. Ni sebagai pengetahuan kita nak ngulang kaji je. Apa dia taf'ilah wafir? Mufa'alatun. Soalannya, apa akan jadi kepada mufa'alatun bila kena asbu? Asbu ialah taskin, khamis, mutaharrik. Jadi mufa'alatun, mana huruf kelima? Lam. Baca macam mana? Mufa'alatun. Kalau kena asbu, lam akan mati. Dia akan jadi macam mana? Mufa'altun. Jadi apanya ialah mufa'altun. Jadi itu saja anak-anak pelajar nak kena ingat bila kita sebut berkaitan dengan soalan pengetahuan bagi sesuatu bahar. Okey, boleh lihat secara ringkas di sini saya sebutkan lagi. Iaitu namuzajiyatu li as'ilatil ma'rifah. Contoh-contoh yang biasa dikemukakan untuk soalan pengetahuan bila melibatkan sesuatu bahar. Okey, sini kita fokus kepada bahar wafir, maka setiap nombor ni ada wafir, ada wafir, ada wafir. Kalau kita pergi kepada tawi, dia akan tulis tawi, tawi, tawi. Baik, ada berapa? Ada 5 je. Okey, ada 5. Yang pertama apa dia? Yang pertama, apakah taf'ilah bahar wafir? Dan daripada apakah ianya terbentuk di segi wahdat sautiah, dan cuba datangkan satu contoh untuk taf'ilah wafir. Yang kedua, uzkur aksama bahril wafir. Sebutkan bahagian-bahagian bahar wafir. Kalau ada dua-dua, nama apa dia? Tam majzu'at. Seumpamanya lah. Dan yang ketiga, hati waznan li bahril wafir at-tam awil majzu. Datangkan wazan untuk bahar wafir tam ataupun majzu. Dan yang keempat, dia minta kita bagi takrif kepada istilah-istilah berikut. Istilah-istilah yang dimaksudkan ialah zihaf dan illah. Asbu apa dia, qatfu apa dia, aklu apa dia, naksu apa dia. Dan taf'ilah bahar wafir, okay, nombor 4 ni sekali lagi. Untuk taf'ilah bahar wafir ialah mufa'alatun. Bila kena asbu macam mana dia jadi, bila kena qatfu macam mana jadi, bila kena aklu macam mana dia jadi, bila kena naksu macam mana dia jadi. Itu pun juga akan ditanya dalam soalan. Kemudian yang kelima, jenis-jenis arut, jenis-jenis bahar untuk bahar wafir. Jadi anak-anak pelajar, daripada 1, 2, 3, 4, 5 keseluruhannya adalah berkaitan dengan ingat ataupun tak ingat, tahu ataupun tak tahu. Dia tidak membicarakan tentang faham ataupun tak faham. Sebab itulah bentuk ni kita panggil soalan pengetahuan. Baik, sekadar tu aja, insya-Allah kita akan sambung untuk bentuk soalan pemahaman bila melibatkan bahar-bahar syair. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.